Anak perempuan diktator Kuba, Mariela Castro, tampil mempertahankan ayahnya, Raul Castro di Havana, dan mengubah reaksi diktator Kuba itu menjadi amaran terbuka terhadap tekanan yang datang dari Trump. Pada hari Selasa, 26 Mei 2026, anak perempuan ketua lama rejim itu coba untuk meyakinkan orang ramai, namun menunjukkan keputusasaannya apabila berkata bahwa ayahnya memerhati, tersenyum, dan tiada siapa yang akan menangkapnya hidup-hidup. Adegan itu bukanlah perbualan di belakang tabir atau luahan keluarga, tetapi merupakan mesej politik di hadapan para penyokong, dengan keluarga Castro cuba menunjukkan kekuatan pada saat imej Raul menjadi sasaran kritikan, kemarahan dan pendedahan umum. Mariela cuba menggambarkan ayahnya sebagai pejuang gerila yang tidak boleh disentuh, tetapi kata-katanya kedengaran seperti ledakan daripada sebuah keluarga yang merasakan tekanan moral semakin kuat dan cuba menukar ketakutan kepada lagak berani. Apa sebenarnya yang ingin diberitahu oleh anak perempuan diktator itu? Kenapa Raul perlu meletakkan keluarganya di barisan hadapan? Bagaimana Donald Trump boleh bertindak balas terhadap cabaran ini? Saya akan ceritakan semuanya kepada anda sebentar lagi. Jika anda suka kandungan yang terus terang dan tidak berbelit-belit seperti ini, pertimbangkan untuk melanggan karena di sini ada video seperti ini setiap hari. Kata-kata itu bukan keluar dari temu bual biasa. Ia berlaku di Kuba di hadapan penyokong rejim semasa satu mobilisasi yang diadakan untuk menunjukkan kekuatan, perpaduan dan kesetiaan kepada komander lama itu. Mariela tidak bercakap sebagai anak perempuan yang risaukan ayahnya. Dia bercakap sebagai juru cakap sebuah dinasti politik yang merasakan beban pendedahan dan cuba mengubah ketakutan menjadi keangkuhan. Keluarga Castro muncul di halayak ramai untuk menyatakan bahawa mereka tidak mahu diusik, tidak menerima untuk dipersoalkan dan tidak membenarkan Raul dilayan seperti orang biasa di hadapan tuduhan yang serius. Reaksi itu berlaku dengan pantas kerana kenyataan tersebut menyentuh simbol utama kediktatoran Kuba. Raul Castro bukan sekadar bekas pemerintah. Dia adalah sebahagian daripada kumpulan yang memerintah cuba selama beberapa dekad mengawal parti komunis, menyokong aparatus tentera dan membantu mengekalkan pulau itu di bawah sistem tertutup. Mariela Castro Espín ialah anak perempuan Raul Castro dengan Vilma Espín, anak saudara Fidel Castro dan salah satu tokoh paling terkenal dalam keluarga yang memerintah Kuba selama beberapa dekad. Dia membina imej awamnya sebagai pakar seksologi, ahli parlimen dan pengarah Pusat Pendidikan Seksual Kebangsaan Cuba, iaitu Senesex. Organisasi yang digunakan oleh rejim untuk membincangkan pendidikan seksual, kepelbagaian dan hak komuniti LGBT. Mariela juga menjadi salah satu suara yang paling dikaitkan dengan perjuangan mempertahankan perkawinan sejenis, hak golongan trans dan kempen menentang homofobia di pulau itu. Tetapi sentiasa dalam struktur politik rejim Kuba itu sendiri. Disitulah kata-katanya lebih berpengaruh. Ia bukan datang daripada seorang aktivis bebas yang menentang pihak berkuasa. Ia datang daripada seorang pewaris kuasa secara langsung. Seorang wanita yang menampilkan dirinya sebagai progresif dalam isu LGBT. Tetapi apabila berlaku krisis, dia tetap menyebelahi bapanya, mempertahankan teras lama pemerintahan diktator dan menjadikan imej Raul Castro sebagai simbol penentangan terhadap tekanan Amerika Syarikat. Kerana Castro tahu mereka telah kehilangan keselesaan berdiam diri. Kini mereka perlu bercakap, tampil, memberi jawapan dan cuba menakut-nakutkan. Acara di Havana juga berfungsi untuk menunjukkan bagaimana rejim bertindak balas apabila mereka merasa terdesak. Sebaliknya, mereka meletakkan para militan, pegawai, struktur rasmi dan ahli keluarga di hadapan kamera, bukannya menangani situasi dengan serius. Adegan itu diatur untuk menunjukkan bahawa rakyat bersatu dengan Raul. Namun, jenis mobilisasi seperti ini di Cuba sentiasa membawa tanda yang sama. Negara memanggil, agensi-agensi muncul, para pekerja didesak keluar ke jalan, dan kediktatoran menyebutnya sebagai sokongan rakyat. Disitulah ucapan tentang perpaduan yang tidak berkesudahan mula kedengaran seperti satu lakonan. Mariela masih cuba meletakkan keluarga Castro sebagai mangsa kepada serangan luar. Logik yang digunakan olehnya sudah diketahui. Apabila tekanan datang dari Amerika Syarikat, rejim Kuba akan bercakap tentang imperialisme, kedaulatan, penentangan dan mempertahankan tanah air. Skrip ini sudah lama, tetapi reaksi terkini mempunyai butiran baharu. Anak perempuan Raul tidak sekadar membuat pembelaan politik.
Dia meletakkan figura ayahnya sendiri di tengah-tengah satu ancaman simbolik. Seolah-olah sebarang cubaan untuk menuntut pertanggungjawaban adalah satu peperangan terhadap revolusi. Reaksi ini juga menunjukkan perubahan dalam tingkah laku klan tersebut. Untuk sekian lama, keluarga Castro lebih suka beroperasi di belakang struktur negara, membiarkan juru cakap rasmi melakukan kerja-kerja yang lebih berat. Sekarang Mariela muncul, saudara Mara muncul, sekutu-sekutu muncul, dan semuanya coba mengambil tempat di pentas pada masa yang sama. Ini memberi gambaran keadaan yang mendesak. Apabila seluruh keluarga perlu mempertahankan patriark mereka secara terbuka, itu bermakna isu tersebut bukan lagi sekadar undang-undang, tetapi telah menjadi krisis image bagi pemerintahan diktator itu. Pesanan untuk Trump muncul dalam tafsiran ini. Bagi rejim Kuba, Trump mewakili tekanan Amerika yang paling keras. Dia coba memberitahu Washington bahwa Raul Castro tidak akan diserahkan, tidak akan dihina, dan tidak akan dilayan seperti seseorang yang mudah dicapai. Reaksi penyokong rejim mengikuti jalan yang sama. Dalam penerbitan dan acara rasmi, pembelaan terhadap Raul disertai dengan kata-kata seperti perjuangan, kedaulatan, dan provokasi. Tetapi reaksi di luar kalangan pro-rejim sangat berbeza. Ramai rakyat Kuba dalam buangan dan pengkritik rejim diktator melihat ucapan Mariela sebagai satu keangkuhan, sinis dan ketakutan. Senyuman yang disebut oleh Mariela menjadi sebahagian daripada kemarahan itu. Sementara keluarga-keluarga Kuba menanggung kehilangan, penjara, buangan, dan kelaparan, komander tua itu dikatakan sedang memerhati dan tersenyum. Rejim itu juga coba menggunakan usia Raul sebagai perisai emosi. Dia muncul sebagai lelaki tua, lemah, bersejarah, hampir tidak boleh disentuh. Tetapi Mariela memilih bahasa konfrontasi, bukan belas kasihan. Dia tidak meminta ketenangan, dia tidak meminta pembelaan undang-undang, dia tidak meminta penghormatan terhadap proses undang-undang. Dia membangkitkan image pejuang gerila yang melawan hingga ke akhir. Pilihan ini bukan secara kebetulan, ia berfungsi untuk menyemarakkan semangat perjuangan, mengekalkan mitos itu hidup dan menghalang Raul daripada dilihat hanya sebagai bekas ketua negara yang berdepan tuduhan berat. Reaksi Meksiko yang disebut dalam perdebatan itu juga menjadi perhatian kerana kerajaan yang bersekutu atau bersimpati dengan rejim Kuba biasanya melayan Havana dengan toleransi yang tidak mereka berikan kepada lawan politik mereka. Apabila pemimpin luar memandang ringan kesakitan mangsa atau meremehkan tanggungjawab tokoh rejim, kemarahan semakin memuncak dalam kalangan rakyat Cuba yang melarikan diri dari pulau itu dan keluarga yang berasa ditinggalkan. Rejim Kuba lebih suka berunding dengan kerajaan yang bercakap tentang dialog yang panjang, konsesi dan pengurangan tekanan. Dengan Trump, tafsirannya berubah. Keluarga Castro tahu bahawa retorik kekuatan mendapat sambutan dalam kalangan sayap kanan Amerika, komuniti buangan Kuba dan mereka yang menyokong hukuman keras terhadap pemerintahan diktator. Semakin Mariela cuba menunjukkan ketegasan, semakin jelas jurang antara istana dan rakyat biasa, antara retorik revolusioner dan kehidupan sukar rakyat Cuba biasa. Dan bagi ramai rakyat Cuba, ia menjadi satu lagi babak pahit di mana sebuah keluarga berkuasa bercakap tentang perang sementara rakyat terpaksa beratur, berdepan bekalan elektrik terputus dan dipaksa berdiam diri. Saya Milson Alves Global dan tujuan saya adalah untuk memastikan anda sentiasa mendapat maklumat yang benar setiap hari. Pautan berita ada di dalam deskripsi video. Sila tekan butang suka pada video ini, langgan saluran ini dan di akhir nanti lihatlah ruangan komen supaya anda lebih terlibat dengan komuniti Milson Alves.